Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa Masjid Taman Tunku Jaafar, seterusnya para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Sihat kau? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat tu ya. Okay, pertama-tama sekali marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila korang ini berjalan di taman-taman syurga, maka farta'u, Nabi kata, kan? Farta'u tu apa? Farta'u tu kalau binatang tu makanlah kat situ, kan, minumlah kat situ, makna macam itulah. Maksud dia apa? Maksud dia kinayah, maksudnya dapatkanlah apa bondo yang boleh kau ambil. Bila kau berjalan di dalam masjid Riyadul Jannah, farta'u, Nabi kata, ambillah banyak mana yang kau boleh dapat. Lalu sahabat bertanya, qila fama Riyadul Jannah? Apa itu Riyadul Jannah, wahai Rasulullah? Nabi SAW sebut halaqul zikr. Halaqul zikr maknanya halaqah ni apa? Circle kan? Circle macam itulah. Circle yang zikir, yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harap-harap pertemuan kita ataupun perkumpulan kita pada hari ini mudah-mudahan termasuk di dalam halaqul zikr, iaitu apa sahaja yang kita dapat hari ini bertujuannya apa, di akhirnya tujuannya apa? Untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Nabi SAW namakan Riyadul Jannah, taman-taman syurga, sebab majlis-majlis macam ni yang kita belajar macam mana nak masuk syurga. Kalau majlis ni merepek kan, cerita tak apa-apa ke apa kan, dia tak dinamakan majlis zikir, kan. By the end of the day, dia tidak mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak namakan dia dengan majlis zikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keduanya yang saya rasa nak kena sentuh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli ma kana alaihi minal ithim lakana ay yaqifa alaihi 40 khairan min ay yamurra baina yadayhi." Kalaulah orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang bersolat itu tahu, Nabi cakap, betapa besar dosa, maka na alaihi minal ithim, dosa berjalan di hadapan orang yang sedang bersolat, nescaya dia akan berhenti tunggu orang tu solat walaupun 40. Perawi hadis ni tak ingat 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke. Itu yang pertama. Jadi berjalan di hadapan orang yang sedang bersolat hukumnya haram dan berdosa, kecuali kalau dia tu solat ada line, kan, ada line kan, kita lalu depan daripada line tu tak apa, itu dianggap sutrah dia lah, sutrah dia sampai situlah. Jadi apa benda yang dia letak sebagai tanda kat depan tu, dia letak kat situ, so boleh kita lalu. Yang pertama lah. Yang kedua, bukan nak cakap pasal tu sebenarnya. Yang kedua, apakah hukum orang yang solat di pintu? Sebenarnya nak beritahu itu lah. Solat di pintu sebab orang nak masuk, orang nak keluar, kan? Jadi orang yang tak ada siapa ni, maksudnya kalau dia solat di pintu, ulama berbincang siapa berdosa, kan? Orang yang langgar tu berdosa ke orang yang saja solat di tepi pintu itu berdosa? Kalau dia, ulama kata kalau ada jalan lain orang tu lalu juga situ, dua-dua berdosa. Orang yang solat saja solat depan pintu tu
dosa, dan orang yang langgar tu pun saja dosa. Dua-dua orang dosa. Tapi kalau itu sahaja pintu kan, tambah-tambah time Covid ni kan, satu je pintu masuk kan, situlah dia solat saja kan. Jadi orang yang nak keluar tu, ulama kata tak berdosa, yang sengaja solat di situ adalah berdosa. Jadi tuan-tuan, satu lagi lah, maknanya saya pun perasan dekat masjid ni, dia orang sembahyang kursi mesti kat topi ke? Mesti dekat topi ke maksud dia? Adakah sebab tu ke? Apa yang Jabatan Mufti keluar tu ke? Orang sembahyang gambar tu kan, orang sembahyang dekat kursi kan kat topi kan? Tuan-tuan, itu kalau orang datang ramai-ramai datang sekali, jadi ada orang yang berdiri, ada orang yang kursi. Jadi kalau itu orang kursi, kau topilah dulu. Macam itulah supaya saf itu tidak bersepah-sepah, itu tujuan Tapi kalau ada orang datang dulu, datang kemudian, kursi tak semestinya topi, tak semestinya kan. Kursi ni kalau kita sembahyang rapat-rapat pun, dia tak putuskan saf tu pun. Dia tu boleh pun duduk tengah-tengah ni pun tak ada masalah. Jadi tak semestinya duduk topi kursi ni, tak payah kan. Jadi kalau boleh nak masuk, masuklah tengah. Kalau misalnya yang laluan tu kita kosongkan dulu kan, kita solatlah disusunlah di tengah-tengah ni, tak ada masalah ada kursi tu kan. Jadi itulah sebenarnya yang nak saya sampaikan kan. Jadi tidak ada alasan untuk kita solat di tepi pintu kan, semata-mata ikut gambar yang dikeluarkan. Yang tu bukan yang tu hanya panduan kalau kita datang beramai-ramai Jadi tuan-tuan, itulah kot yang saya nak ingatkan tuan-tuan, supaya kita ambil iktibar. Sebab apa kita nak elakkan kan? Sebab kadang-kadang kosong. Saya nampak belakang ni kosong kan, kat luar tu dah tak boleh nak masuk sebab ada orang blok kadang-kadang kat situ kan. Tapi kita kosongkan dulu. Orang yang nak solat kat sini boleh masuk yang di belakang ni kan. Tak semestinya kita berada di tepi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah kot. Jadi kita nak sambung pengajian kita di dalam kitab Hisnul Muslim. Kita kini berada di dalam doa ur-ruku'. Kita berada pada tajuk doa ketika rukuk. Jadi apa yang boleh kita baca di dalam rukuk kita, tidak semestinya satu sahaja bacaan kita, iaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi yang kita dah baca tu. Yang kita belajar dalam kitab ini, kita juga boleh baca subhana rabbiyal azim sahaja, ataupun kita boleh baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Okey. Yang kedua, kita boleh baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Kita dah sebutkan makna pada kuliah yang lepas. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Baik, bacaan yang ketiga boleh kita baca adalah subuh quddus rabbul malaikati warruh. Subuh quddus rabbul malaikati warruh. Itu tiga bacaan yang boleh kita baca. Baik, kita hari ini nak masuk kepada bacaan yang keempat. Apa lagi yang boleh kita baca di dalam rukuk kita? Okey. Jadi bacaan yang keempat ni kalau boleh kita baca sama-sama dulu tuan-tuan. Boleh ke? Boleh Kita baca. Ikut saya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasha'a laka sam'i. Sekali lagi. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami wa mastaqallat bihi qadami. Baik, yang ni adalah bacaan yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga para ashabus sunan iaitu Abu Daud, At-Tirmizi dan selainnya, kecuali Ibnu Majah. Semua riwayatkan bacaan ini, bacaan yang Nabi SAW baca ketika mana baginda SAW sedang rukuk. Okey. Jadi cumanya yang kita baca tadi, kita ada baca yang hujung sekali tadi, wa mastaqallat bihi qadami. Wa mastaqallat bihi qadami itu tak diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, dia diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Okey, jadi kita nak tengok dulu yang ni, hadis ini diriwayatkan oleh
buka pula sekejap Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib meriwayatkan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia rukuk dia baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Baik, kita nak tengok apa makna dia. Yang pertama sekali, Nabi SAW apabila rukuk dia baca Allahumma ya Allah. Allahumma maksud dia ya Allah. Laka raka't, laka raka'tu. Laka maksud dia kepada engkau aku rukuk. Kepada engkau aku rukuk. Baik, jadi kalau kita perasan dalam bahasa Arab sepatutnya ayat itu adalah raka'tu laka. Sepatutnya Allahumma raka'tu laka, aku rukuk kepada engkau. Tapi kadang-kadang dikedepankan laka tu dulu, kepada engkau aku rukuk. Apa maksud dia? Maksud dia adalah aku hanya rukuk kepada engkau. Itu maksud dia. Jadi aku tak akan rukuk kepada sesiapa. Nampak? Baik, yang keduanya, apa maksud rukuk? Rukuk boleh difahami orang yang macam itulah keadaan rukuk. Kita rukuk macam tu, itu maksud rukuk. Dan rukuk juga boleh difahami sebagai solat. Rukuk juga boleh maksud solat. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya bukan mesti dia rukuk saja, dia sempurnakan solat keseluruhannya. Okey, jadi kita pindah. Allahumma laka raka'tu, raka'tu, aku rukuk. Wa bika amantu, wa bika amantu maksud dia dan dengan engkau aku beriman. Iman itu apa? Iman itu apa yang di dalam. Kita benarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam, di dalam. Jadi iman ni kita tak boleh nak judge orang. Kau ni bukan ada iman mana? Tak boleh. Sebab iman ni tak ada siapa nampak, tak ada siapa nampak. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Syaitan pun tak tahu. Iman tu kita tak boleh nak judge. Bagaimana kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala dalam diam kita, dalam terang kita, dalam bilik, luar bilik. Begitulah iman kita. Iman kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kadang kita rasa kita dekat dengan Allah, kadang-kadang kita rasa jauh. Jauh rasa hari ni. Okey. Sambung. Walaka aslamtu, walaka aslamtu sama juga macam tadi, dia dahulukan laka. Walaka aslamtu, dan kepada engkau aku ini menyerah diri. Aku menyerah diri hanya kepada engkau. Khasha'a laka sam'i. Perkataan ni adalah khasha'a. Khasha'a. Perasan tak perkataan ni? Maksud dia apa? Khusyuk. Kalau nak solat ni kita kena khusyuk, orang khabar kan. Jadi apa itu khusyuk? Khusyuk, kalau kita tengok tafsir para ulama, kita ambil ulama-ulama yang awal, seperti Ibnu Abbas mentafsirkan perkataan khusyuk itu apa? Ibnu Abbas kata khaifuna sakinun. Mereka itu orang-orang yang takut tapi tenang. Khaifun sakinun, itu maksud khusyuk. Jadi kalau kita kata kita salat tu, pertama sekali kita mesti takut waktu kita salat tu. Kita menghadap siapa ni? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud khusyuk. Dan yang kedua, ada orang takut tu mengelota dia kan. Oh takut kan rasa nak gigit. Tak, khusyuk bukan macam tu. Khusyuk dia takut, dia tahu dia tak boleh buat apa dah, dia ikut dia macam tu. Itu maksud khusyuk. Okey, jadi begitu juga dengan Ibn Taymiyah, dia mentafsirkan perkataan khasha'a as-sukun wat tawadhu'. As-sukun wat tawadhu'. Sukun maksud dia tetap, tenang, dan juga tawadhu'. Tawadhu' maksud dia rendah diri. Rendah diri dan tenang. Macam itulah orang yang khusyuk. Jadi kalau kita kata kita salat khusyuk, kita mesti ada elemen-elemen ni.
Kalau solat kaki ke belakang, ke depan, ke belakang, bila lah imam ni panjang mana gini, itu dah hilang dah satu elemen, iaitu sukun, tenang. Dia tak tenang dah, kan? Hilang dah. Itu tak khusyuk. Okey. Yang keduanya, dia mungkin rasa takut ataupun rasa rendah diri lah, kan? Salah satulah, takut atau rasa rendah diri betul depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang rendah diri ni macam mana? Kepala pandang atas ke? Rendah dia rasa dia rendah diri gini tak? Kita tak rasa rendah diri kalau kita pandang atas, kan? Kita akan rasa rendah diri kalau kita tunduk. Jadi itu antara elemen khusyuk. Jadi kita baca di dalam rukuk kita ini, khasya'a laka sam'i, telinga aku ini khusyuk hanya kepada engkau, wa basari, dan pandangan aku juga khusyuk kepada engkau. Maksudnya apa sahaja yang aku dengar, apa sahaja yang aku pandang, aku akan hanya dengar apa yang engkau katakan, apa yang engkau bagi aku tengok, apa yang engkau bagi aku dengar, itu yang aku buat. Okey. Wa mukhi adalah otak aku, wa azmi, tulangku, wa asabi, urat-uratku. Wa mastaqallat bihi qadami, maksud dia, dan apa sahaja yang kaki aku ini bawa. Jadi Nabi SAW apabila dia rukuk, dia baca, ya Allah, hanya kepada engkau aku rukuk, dan kepada engkau aku beriman, dan kepada engkau, hanya kepada engkau aku menyerah diri. Aku khusyuk, pendengaran aku ini, penglihatan aku ini, otak aku ini, tulang aku ini, urat aku ini khusyuk kepada engkau, dan apa sahaja yang dibawa oleh kedua kaki aku ini. Jadi ada beberapa perkara yang boleh kita ambil perhatian di dalam bacaan ini. Yang pertama sekali, Nabi SAW nak gambarkan segala-gala yang ada keadaan ni, kita serah kepada Allah, kita beriman kepada Allah, dan kita tunduk kepada Allah ketika rukuk tu. Dan perkara yang keduanya, kenapa dia sebut anggota-anggota yang tertentu sahaja, kan? Ataupun perbuatan-perbuatan tertentu. Dia hanya kata dengar dengan tengok, kan? Sebab ini adalah dua panca indera yang paling penting kepada manusia. Paling penting kepada kita adalah telinga, mata ni paling penting lah, kan? Kadang-kadang tak ada kaki, tapi kalau ada telinga, tak ada telinga, habislah. Ilmu dah tak boleh nak masuk, kan? Kalau tak ada mata pun sama, blok satu lagi cara ilmu nak masuk. Okey, sebab tu Nabi SAW sebut dua perbuatan ini, kedua-dua yang utama ni aku hanya khusyukkan kepada engkau. Dan juga beberapa anggota, contohnya otak, tulang, apa lagi tadi? Otak, tulang dan juga urat. Otak, tulang dengan urat. Baik. Kenapa? Kerana otak juga, otak itu dilindungi oleh, kata ulama lah, dia syarahkan hadis ni, dia kata otak itu dilindungi oleh tulang, kat sini diblok oleh tulang, dan tulang itu dipegang oleh urat. Jadi benda-benda utama itu, elemen-elemen utama itu semua tunduk kepada engkau. Itu maksud bacaan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kalau boleh lancar, alhamdulillah lah. Yang ni kita cuba lancarlah, panjang sikit, tapi kalau kita baca yang depan tu pun okey. Allahumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamt, pun okey dalam rukuk kita. Baik. Jadi kita nak sambung pula dengan bacaan yang kedua. Hari ini kita nak cuba habiskan bacaan rukuk. Okey, bacaan yang bukan yang kedua, yang terakhir. Yang tadi adalah bacaan yang keempat. Yang ni adalah bacaan yang terakhir di dalam rukuk yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi SAW, bacaan yang seterusnya kita ikut juga, tuan-tuan. Subhana Dzil Jabarut. Sekali lagi, Dzil Jabarut. Okey, kita sambung. Subhana Dzil Jabarut. Okey, wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Okey, kita cuba sekali lagi. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya
wal 'azamah. Wal 'azamah. Baik. Okay, kita cuba nak tengok hadis yang daripada bacaan ini. Daripada mana dapat bacaan ni? Bacaan ini dapat daripada hadis yang diriwayatkan oleh sahabi yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Siapa nak Auf bin Malik Al-Ashja'i ni? Auf bin Malik Al-Ashja'i sahabat ini radhiyallahu anhu, dia sampai dengan Nabi ketika pembukaan kota Mekah. Maksudnya dia di hujung umur Nabi dah. Maksudnya Nabi dah hujung umur tu, dia muda lagi. Lepas tu dia hidup sampai dia menyaksikan juga ataupun dia menyertai perang Mu'tah di Jordan. Lepas tu dia juga terlibat dengan pembukaan Mesir. Dia meninggal pada 73 Hijrah. Auf bin Malik Al-Ashja'i ini wafat pada umur 73 Hijrah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Jadi 73 dengan 11 Hijrah, jauh tu kan. Okey, 62 tahun beza Jadi Auf bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tu diriwayatkan, dia kata qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Faqama faqara'a surat al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, dia solat tu dia baca surah Baqarah. Nabi SAW ni dahsyat. Bangkit qiyamul lail baca surah Baqarah. Okey. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasala. Dia tidak melalui ayat yang menceritakan tentang rahmat. Dalam surah Baqarah tu ada cerita tentang rahmat Allah. Nabi stop dan Nabi fasa'ala. Nabi stop baca dan Nabi minta, ya Allah bagilah yang rahmat tu. Nabi minta. Jadi dalam solat qiyamul lail kita buatlah. Kita boleh buatlah. Kita dengar, kita faham makna dia tu, kita baca, itu kita berhenti je, ya Allah. Boleh tak? Boleh. Boleh minta. Okey, tapi tengah solat jemaah jangan buat pula kan. Apa pula ni kan? Tiba-tiba diam ni kan. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadha. Dan Nabi SAW tidak melalui ayat yang menceritakan tentang azab kecuali baginda itu berhenti dan fata'awwadha, dia minta lindung, ya Allah lindung aku daripada azab. Okey. Qala, lalu Nabi SAW sebut Auf ni bagi tahu, summa raka'a biqadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi. Kemudian dia rukuk dengan kadar berdirinya tadi, yaqulu fi ruku'ihi, dia baca dalam rukuknya. Okey, sebelum tu tuan-tuan, surah Baqarah kita dah beritahu berapa lama nak baca? Habis 2 juzuk lebih tu kan. Lebih kurang kalau bacaan dia lebih kurang 50 minit lah. Tak laju sangat, tak perlahan sangat, tengah-tengah lah, 50 minit. Itu tak kira kalau berhenti lagi, ya Allah. Tak kira lagi tu kan. Jadi mungkin sekali berdiri tu sejam lebih kan. Nabi SAW berdiri ni, sekali berdiri sejam. Auf bin Malik cerita Nabi SAW rukuk sama lama dengan berdiri tadi kan. Jadi yang ni dahsyat lah. Jadi kalau kita ni khabar Eden rasa tak cukup lah apa Nabi buat, dan nak kena tambah sikit lagi lah kan. Jadi mengarut orang ni kan. Orang ni mengarut sebab Nabi tak ada siapa boleh lawan ibadah dia. Nabi atqa, Nabi paling bertakwa di kalangan kita ni. Nabi lah yang paling bertakwa. Jadi kita jangan rasa kita boleh buat lebih daripada Nabi. Tak ada dah. Tak banyak mana dah kita buat tu dah kan. Jadi lebih baik mengikut Nabi SAW. Baik. Yaqulu fi ruku'ihi, Nabi SAW baca di dalam rukuknya, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Yang ni yang Nabi SAW baca di dalam rukuknya. Baik. Okey, jadi apa makna subhanadzil jabarut? Yang pertama sekali, subhana maksud dia maha suci ya. Maha suci yang kita dah sebut datang daripada perkataan sabaha. Sabaha maksud dia terapung. Terapung, apa idea daripada terapung? Maksudnya Allah itu tidak akan jatuh dan tidak akan hina. Maksudnya Allah tidak akan sekali-sekali tidak ada di bawah, sentiasalah dia di atas. Itu maksud subhana. Subhana, maha suci yang sentiasa di atas itu. Zil jabarut. Tuan-tuan, saya sebut ni kan, jangan kata ustaz ni
membuatkan Allah itu ada pada tempatnya pula. Janganlah macam tu pula kan. Kan tak. Maksud atas tu idea dia bukan tempek. Idea dia adalah Tuhan itu sentiasa mulia lah. Okey, subhana, maha suci. Itu apa? Macam kita sebut zu kan, Zulqarnain kan. Zu, apa maksud zu? Zu itu marfu'. Kalau itu sama ada dia mansub atau dia majrur di dalam bahasa Arab lah. Sama lah tu, zu ke zi ke, maksud dia sama. Maksud dia adalah sahib, iaitu pemilik. Maha suci pemilik al-jabarut. Okey, jabarut itu apa? Perasan tak kalau kita sebut jabarut? Jabarut ni datang perkataan apa? Jabbar kan? Jabbar, nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama yang sabit oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Jabbar. Jadi apa maksud ud dekat depan tu? Jabarut, malakut kan kita baca tadi kan. Jadi para ulama bahasa memberikan tafsiran, maksud dia ud itu tambahan, zaidah, tambahan yang membawa makna mubalaghah, yang sangat-sangatlah macam itu macam itu juga. Jadi banyak nama Allah ini sirahnya adalah sirah mubalaghah, iaitu melampau-lampau. Dalam bahasa Arab ada juga perkataan ni rahabud. Rahabud maksud dia takut sangat, takut. Raghabud, berharap sangat. Rahamud, kesian sangat. Jadi bila kita sebut Zil Jabarut, maksudnya Jabbar yang melampau-lampau. Macam itulah Jabarut. Jadi apa itu Jabbar? Jabbar itu datang daripada perkataan, kalau kita tengok dalam kamus Arab, Jabbar dia panggil Jabarad Dhaif. Jabarad Dhaif maksudnya dia itu memperbaiki, menampal ataupun memperbaikilah ad-dhaif, orang-orang yang lemah. Sebab tu kalau orang Arab, kalau dia nak cakap semoga Allah itu perbaiki urusan kau kan, dia sebut perkataan ni jabara ni, jabarallahu musabakum, jabarallahu musabakum, Allahu yajburakum, Allahu yajburukum. Macam itulah lebih kurang perkataan yang disebut oleh orang Arab. Jabar ad-dhaif. Jadi jabar yang pertama sekali boleh membawa makna memperbaiki. Yang kedua, jabbar juga boleh membawa makna al-qahru wal-'izzu. Al-qahru maksudnya dia itu berkuasa. Berkuasa, dan juga al-'izzu maksud dia mulia. Dalam masa yang sama Allah itu memperbaiki, Allah itu berkuasa, Allah itu mulia. Dan yang terakhir juga boleh membawa makna al-'ulu, paling tinggi. Jadi bila kita sebut al-jabbar, Tuhan itulah antara sifat maksud jabbar, memperbaiki, berkuasa, mulia dan juga tinggi. Dah lah tinggi, lepas tu kita tambah pula jabarut. Ud kat belakang tadi kan. Apa maksudnya tadi? Lampau-lampau, balah, jabarut. Okey, jadi ketika Nabi rukuk, Nabi baca subhanazil jabarut, maha suci orang yang ataupun pemilik jabarut. Jabarut tadi 4 makna yang kita sebut tadi. Okey. Lepas tu apa tadi? Yang baca tadi? Tak ingat dah. Wal malakut, subhanazil jabarut wal malakut. Apa maksud malakut? Malakut maksud malak. Apa maksud itu? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada juga qiraat maliki yaumiddin. Dua-dua betul. Maliki yaumiddin pun betul, maliki yaumiddin pun betul juga. Cuma yang popular adalah maliki yaulah. Okey, jadi malak itu datang maksud dia raja kan, ataupun berkuasa lah kat sini. Malakut ni berkuasa. Jadi malakut maksud dia sangat-sangat berkuasa. Okey, jadi apa beza kalau dekat dunia ni yang berkuasa, paling berkuasa siapa? Atas tanah Malaysia ni siapa paling berkuasa maksudnya? Maksudnya kita kata raja lah kan, raja lah pemilik tanah ni, raja Malaysia ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga raja. Raja itu raja, Allah juga raja. Jadi apa beza raja ni dengan raja Allah Subhanahu Wa Taala? Raja ini tidak boleh nak buat macam mana dia suka, betul Dia hanya boleh berkuasa dengan kadar dia lah sebagai seorang manusia. Dengan kadar tentera dia banyak mana, dan dia pun tak boleh nak buat macam-macam, dia mesti ikut perlembagaan juga. Allah Subhanahu Wa Taala rajanya yatasarrafu kama yasha, kata ulama. Dia ni buat macam mana dia nak, yatasarraf kama yasha. Jadi itu beza. Allah tidak ada had,
dia buat macam mana dia nak buat. Okey. Ya, dah rajuh. Lepas tu malakut pula tadi kan. Malakut maksudnya apa tadi? Melampau-lampau kan. Okey. Wal kibriya, wal kibriya maksud dia kibir ni apa tuan-tuan? Kibir sombong. Okey, sombong maksud dia Tuhan itu dia sombong, bukan maksud mesti sombong. Kibriya, dalam keadaan kibriya itu maksud dia tarafu' wa ta'ali, maksudnya Tuhan itu tinggi. Dia besar sebab apa? Sebab dia tinggi. Itu maksud kibriya. Jadi kalau kita perasan bacaan-bacaan Nabi ni, ketika mana dia sujud dia menunjukkan dia ni betul-betul ondah diri betul. Perasan? Dia angkat Tuhan tu, jadi dia rasa dia betul-betul ondah diri. Wal kibriya, wal kibriya, dan yang terakhir lafaznya adalah wal azamah. Wal azamah maksud dia paling azamah, azim, azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa ni? Al-azim maksud dia lawan bagi hakir. Kita dah sebut dulu azim lawannya hakir. Hakir tu hina, azim itu mulia. Azim itu kalau kita tengok terjemahan dia akan kata agung, agung. Okey. Jadi itu adalah bacaan terakhir di dalam rukuk yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu subhanazil jabarut. Yang ni boleh hafal kot tuan-tuan. Yang ni pendek ni. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Tuan, tadi saya sebut tadi, kita kalau lalu di taman-taman syurga, kita mesti dapat banyak mana, mesti makan banyak mana kita boleh dapat. Cuba dapatkan banyak mana yang kita boleh dapat. Jadi yang ni pendek ni, kita minta untuk tuan-tuan cuba ingat subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Elok. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya ingat sampai sini dulu kita punya kuliah. Jadi tak banyaklah hari ni kita dapat 2 ya, tapi minta mudah-mudahan tuan-tuan cuba lancar dan amalkan. Mudah-mudahan ia boleh menambah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.